Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyik-asyik dengan sweater tu. Cubalah pakai yang formal sikit, barulah nampak macam guru. Yalah, itulah adik saya. Ada je benda yang dia komplain. Sekejap saya pergi tukar baju dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nama diberi Muhammad Kushairi bin Zulkifli. Dan nama metik saya L2022 2013091. Saya adalah pelajar di PLLI Jais UPSI yang diadakan di Institut Merabi Antarabangsa Selangor. Itu di Kampung Jawa, Kelang. Pendidikan tertinggi saya iaitu Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dan Ilmu Hadis. Dan sekarang ini saya berkhidmat di sebuah sekolah swasta iaitu di Sekolah Rendah Hafiz Sungai Pinang, Kelang. DPLI merupakan singkatan bagi Diploma Perguruan Lepasan Ijazah. Ia merujuk kepada program pendidikan yang direka khas untuk individu-individu yang telah menamatkan ijazah sarjana muda dalam bidang tertentu dan ingin memperoleh kelayakan sebagai seorang guru. Dan biasanya program ini berlangsung selama 1,5 tahun hingga ke 2 tahun. Saya mengikuti program DPLI ini kerana saya betul-betul serius dan berminat untuk meneroka dunia pendidikan yang lebih mendalam. Saya berfikir sekiranya saya mahu pergi lebih jauh dalam dunia pendidikan, saya perlu ada ikhtisas seperti kawan-kawan saya lepasan IP. Atas dasar itu, saya membuat keputusan untuk mengikuti DPLI. Niat saya mengambil program DPLI ini sudah bermula sejak tahun ketiga mengajar. Namun disebabkan kekangan kewangan dan kemudian tiba-tiba COVID menyerang dunia, maka tertangguhlah hasrat tersebut beberapa tahun. Pada tahun lepas, saya bertekad menyertai program DPLI ini. Alhamdulillah, pada 25 Mac tahun 2023, bermulalah satu bab baru dalam hidup saya sebagai seorang pelajar DPLI Jais UPSI bawah Fakulti Pembangunan Manusia. Saya dan rakan-rakan diajar cara menggunakan teknologi dalam pendidikan. Kami diajar cara buat kit media, kemudian kami diajar mewujudkan atau membuat bahan bantuan mengajar dan sebagainya. Ini telah membuka mata saya arah tuju cara penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dan penggunaan teknologi ini sangat baik kerana ia dapat menarik minat murid-murid dan menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih seronok. Selain itu, dalam subjek sekolah dan masyarakat, kami diajar cara menganalisis perspektif sosiologi hubungan sekolah dan masyarakat dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru bukan hanya berinteraksi dengan murid-murid, bahkan berinteraksi dengan ibu bapa masyarakat sekeliling. Oleh itu, kami diberi tugasan membuat projek yang melibatkan ibu bapa dan masyarakat. Di samping itu, dalam subjek pengurusan dan pengelolaan kurikulum pula, kami diajar cara menguruskan aktiviti co-kurikulum di sekolah. Bermula dari penubuhan sesebuah persatuan hinggalah membuat program atau aktiviti co-kurikulum yang menyeronokkan. Kami diarah membuat aktiviti tersebut secara nyata, bukan teori semata. Ini memberi saya gambaran lebih jelas mengenai pengurusan co-kurikulum di sekolah. Seperti yang sedia maklum, tugas seorang guru adalah mendidik anak bangsa menjadi orang yang berguna. Oleh itu, dalam subjek aplikasi psikologi pendidikan, kami diajar cara ajar untuk mengenal pasti personaliti seseorang. Dalam subjek ini, kami diajar mengenai aspek perkembangan insan yang mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Subjek ini sangat penting kerana ia sangat membantu guru-guru untuk mengenal pasti personaliti seseorang murid sekaligus membantu mengatasi masalah isu-isu pendidikan
yang berlaku terhadap murid tersebut. Di dalam kelas, terdapat pelbagai jenis latar belakang murid berbeza daripada segi agama, bangsa dan tina, latar belakang kehidupan keluarga dan sebagainya. Dalam subjek pengajaran kepelbagaian pelajar, kami diajar untuk menganalisis kepelbagaian di kalangan pelajar. Hasil analisis tersebut, kami diajar untuk merancang pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan pada murid-murid tersebut. Orang guru perlu mengetahui perkembangan sistem pendidikan di Malaysia beserta falsafah pendidikan yang diterapkan. Dalam subjek falsafah dan perkembangan pendidikan Malaysia, membantu kami untuk memukap menjalankan tanggungjawab sebaik dalam profesi perguruan dan mengadaptasikan ciri-ciri profesi perguruan selaras dengan standard guru dalam pendidikan. Pertama kali saya menyertai kelas, saya menghadapi sedikit kejutan kerana sistem pembelajaran IPT di Malaysia sangat berbeza dengan sistem pembelajaran di Mesir. Sebab masa saya degree dahulu, degree saya di Mesir. Jadi ketika di Mesir ni tiada kedatangan diambil, soalan kuis atau forum pun tak ada, projek apatah lagi, dan hanya bergantung semata-mata pada peperiksaan bertulis. Di samping itu, saya diperkenalkan dengan portal MyGuru sebagai medium pembelajaran dan penyampaian maklumat oleh pensyarah. Segala tugasan seperti forum ke, esei ke, kuis ke, projek ke yang diberi oleh pensyarah perlu dihantar melalui MyGuru. Bagi saya, pendapat saya MyGuru ni bagus kerana ia memudahkan urusan ketika saya belajar di PLI. Pada awal kelas kami bermula pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan biasanya lepas kelas, lepas solat, masuk kelas balik, berbincang mengenai tugasan daripada pensyarah. Namun berbeza pada bulan selepas Ramadan. Lepas bulan Ramadan, lepas solat, kami terus cari kedai makan. Lepas tu perbincangan berlaku di sanalah di kedai makan, bincang mengenai tugasan yang diberi oleh pensyarah. Pada bulan 5 dan 6 adalah bulan-bulan yang sangat padat dan memenatkan. Pihak JAIZ dan KPM ingin turun ke sekolah membuat pemantauan. Apa lagi? Dan sekolah sibuk membuat persiapan dan mengemas fail-fail yang akan dilihat. Dalam masa yang sama, kami perlu menyediakan forum, esei, projek dan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Tambahan lagi, saya ni perlu melatih murid membuat persediaan menghadapi kejohanan bola sepak MSSD Club. Itulah dia cabaran pelajar ketika bekerja. Berterima kasih kepada keluarga saya, rakan-rakan yang banyak bantu dan juga pensyarah yang memahami kerja kami sebagai seorang guru. Dan ketika mendapat jadual kuliah semester 1, tarikh yang saya tengok adalah pada 25 hingga 28 Mei 2. Alhamdulillah lah, nasib baik kelas online mas. Sebab apa? Sebab pada hari kejadian saya pergi menyaksikan 5 di Langkawi. Buat apa kata dia? Apa lagi, tengok je lah. Puas hatilah. Kelas yang paling seronok ialah ketika kelas subjek pengurusan dan pengelolaan kurikulum. Kami dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu aktiviti pertama adalah permainan, dan kumpulan tersebut mempertengahkan permainan selambut atau nama famous je, Batu Seremban. Cuba teka siapakah juaranya. Master of selambut ialah Hatim. Ingat, orang lelaki tak hebat. Kemudian aktiviti kedua iaitu aktiviti persatuan, dan kumpulan tersebut memilih aktiviti menjahit, dan kami diajar beberapa jenis jahitan, kemudian bertanding buat beg kecil. Seperti biasalah, kaum wanita lah menang menjahit ni kan. Dan aktiviti yang terakhir ialah badan beruniform sebagai persatuan Bulan Sahabat Merah, dan kami membuat khusus asas pertolongan cemas. Cuma yang menariknya, rakan saya yang memegang watak sebagai guru besar betul-betul in character lah. Ketika berucap, suara memang sebiji gaya guru besar sebenar. Dalam masa kelas tu, dialah yang paling menonjol. Dialah guru besar dan dialah master of selambut terbaik Hatim. Panjang saya menyertai di PLI ni, saya belajar banyak perkara baru mengenai dunia pendidikan, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pensyarah yang mengajar dan memberi ilmu kepada kami. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak membantu. Akhir kalam, kepada sesiapa yang berminat menjadi guru,
tapi tiada ikhtisas, maka di PLI lah jalannya. Tunggu apa lagi? Bertindaklah segera. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.